Hai, kembali lagi bersama saya di Swita Official. Seperti biasa, ingat Swita, ingat emas. Oke, Swita harap Anda semua dalam keadaan yang sehat selalu, bersama dengan keluarga. Oke. Topik perkongsian Swita hari ini. Jom. Oke, manfaat emas bukan sekadar untuk kita beli harga rendah, kita jual harga tinggi. Oke. Nah, jadi bila kita cakap saja tentang emas nih kan, ramai yang akan tanya, apa untungnya simpan emas? Soalan yang sama, apa untungnya kita simpan duit? Jadi sebenarnya untung kita simpan emas ini sangat subjektif dan bukan hanya pada untung beli harga rendah, jual harga tinggi. Nah, mari. Jika kita simpan emas dengan ilmu, sebenarnya kita akan faham lagi 10 keuntungan dan manfaat menyimpan emas terhadap keuangan kita. Mari kita go through satu-satu. Yang pertama adalah emas sebagai forgotten saving. Nah, asas menyimpan adalah mesti simpan dan lupa. Emas ini tiada nombor-nombor ringgit, yang ada hanyalah gram, kan? Nah, apabila kita menyimpan emas ini, emas ini tiada nombor-nombor ringgit, yang ada hanyalah gram. Nah, di sini ianya gagal untuk menjentik nafsu kita untuk berbelanja sebagaimana duit. Nah, konsistenlah menabung 1 gram 1 bulan sebagai forgotten saving. Oke? Yang kedua pula. Yang kedua, emas ini sebagai simpanan kecemasan. Bila berlakunya kecemasan, emas ini ada 2 kelebihan. Yaitu pertama kita jual, yang kedua kita gadai. Betul, kita fokus kepada simpanan, tetapi sekiranya ada kecemasan, manfaatkan saja. Sekurang-kurangnya berbaloi untuk simpanan kita. Ya, bila sesak-sesak, boleh jual emas. Bila keperluan mendesak, boleh gadai emas. Itulah sebenarnya fungsi emas nih. Nah, di sini lagi pakar keuangan menyarankan kepada kita menyimpan dana kecemasan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan gaji. Jika melebihi 6 bulan itu sangat-sangat baik. Oke. Tetapi oleh kerana terlalu mudah akses kepada simpanan, maka ianya berisiko untuk bocor dan menyebabkan simpanan zero di pertengahan jalan. Kita gagal untuk menyimpan duit dalam bentuk tunai kerana kita sentiasa cemas bila melihat nombor-nombor di dalam akaun bank kita itu. Nampak banyak, rasa untuk berbelanja. Nampak sedikit, rasa untuk kita habiskan pula. Ya, jadi inilah menyebabkan simpanan kita ini kerap bocor. Akhirnya kita gagal untuk menyimpan. Berkali-kali kita coba, bertahun lamanya coba, tapi tewas. Nah, kita berhempas pulas lagi coba, tapi hampa. Jika kita mempunyai masalah seperti di atas, seperti yang Swita sebut ini, Anda mungkin perlu menukar strategi, kaedah atau cara menyimpan. Jika sebelum ini gagal menyimpan uang tunai, kali ini kita simpan pula, kita coba simpan dalam bentuk yang lebih beku, yaitu emas. Nah, begitulah. Oke, macam mana kita mau simpan? Oke, mari. Kita kongsikan sedikit, formula kira-kira matematik. Jika dana kecemasan 3 bulan pendapatan 1 bulan sama dengan ringgit Malaysia 3.000, ini pendapatan. Jadi 3 bulan ini sama dengan RM 9.000. Bila tertera nombor RM ini, mindset kita akan mengalah. Jadi agak mustahil mau simpan sebanyak itu, bukan? Tapi jika kita simpan emas, sebenarnya otak kita lebih mudah untuk terima. Oke, contoh di sini nilai 1 gram emas pada hari ini adalah ringgit Malaysia 300. Jadi, jika RM 9.000 itu sama dengan 30 gram emas lah, kan?
Jadi jika kita simpan 1 gram 1 bulan, bermaksud 30 kali sahaja untuk penuhi nilai ringgit Malaysia 9.000 tersebut. Rasa mudah untuk capai target ini. Rasa yakin untuk capai target, kan? Nampak di situ. Yang ketiga pula, emas ini menutup kebocoran uang. Bayangkan 1 gram emas ini, 1 gram kepingan emas banyak ini. Duit yang kita simpan dalam bentuk tunai itu, risiko kebocorannya sangat-sangat tinggi. Sebab itu kita sangat digalakkan simpan emas sebagai aset atau harta yang lebih kukuh untuk menampal kebocoran uang agar dapat mengawal emosi berbelanja. Jadi dalam masa yang sama juga kita sudah memupuk tabiat untuk menyimpan seperti mana yang dibuat oleh orang-orang kaya, kan? Jadi sebab kita tidak kaya inilah kita kena menyimpan emas untuk melindungi kekayaan keluarga kita, untuk diri kita juga sendiri. Jadikan simpanan emas sebagai permulaan untuk kita memupuk tabiat menyimpan ini. Cukup sekadar sebulan segram sebagai permulaan. Tidak mampu sebulan segram, bermulalah dari sekecil 0.25 gram atau 0.5 gram emas. Bila tabiat sudah sebati di dalam jiwa kita, dalam diri kita, kita tambahkan lagi simpanan kepada 1 gram pula dan seterusnya. Dengan ini simpanan kita ini pasti akan bertambah, bukankah? Kita pergi terus yang keempat. Emas sebagai simpanan jangka masa panjang. Jangan biarkan 10 tahun lagi kita menyesal seperti mana kita menyesal tidak membeli 10 tahun yang lepas. Harga emas pada masa itu cuma ringgit Malaysia 35 segram, kan? Berbanding dengan sekarang ini harga segram emas mencecah sehingga ringgit Malaysia 300. Jadi sebenarnya tiada yang pasti dalam hidup ini. Apa yang sweet nampak dan jamin harga emas jangka masa panjang pasti naik. Tidak payah kita pening. Kalau nasi lemak sebungkus pun naik harga, tidakkan emas itu pula tidak naik harga, kan? Yang kelima, emas sebagai backup belanja hangus. Direct lah, kan? Kita faham lainnya. Yang keenam pula, emas sebagai modal pusingan bisnes. Kan? Yang ketujuh pula, emas ini penyelamat kejatuhan mata wang. Simpan emas bukan sahaja seronok dipegang, malahan juga dapat melindungi kejatuhan nilai mata wang kita akibat daripada inflasi. Nilai duit kita semakin lama semakin jatuh. Tetapi coba kamu fikir, nilai emas ini semakin lama semakin tinggi lah pula, kan? Jadi fikirkanlah. Maaf, suara Sri tak ada sedikit serak sebab baru sembuh daripada batuk, sakit leher. Yang seterusnya lagi, manfaat yang seterusnya. Yang ke-8, emas ini sebagai duit ketika gawat, di mana contoh-contohnya adalah apabila kehilangan mata pencarian atau hilang sumber pendapatan, ditimpa musibah atau ujian kematian atau perceraian, bencana alam, hilang upaya atau mana-mana situasi ekstrim yang lain. Masa ini kita perlukan kekayaan yang boleh dicairkan segera bersama pemiliknya, kan? Manfaat yang lain lagi, manfaat yang ke-9, emas sebagai duit antara bangsa. Ini semua dan ini kita sedia maklum. Emas ini tiada sempadan tempat dan masa.
Emas ini juga sangat bernilai di pelosok negara, di seluruh negara. Oke, di negara luar kita tidak boleh menggunakan kita punya uang fiat, kita punya duit. Duit di negara kita hanya boleh digunakan di negara kita sahaja. Ringgit Malaysia itu. Oke, tetapi emas ini berdiri dengan sendiri tanpa perlu jaminan mana-mana pihak. Ya, asalkan ianya emas dan tulin, kita tidak perlu risau untuk kita jual semula. Nah, nilai emas ini adalah dijamin oleh berat ketulinannya sahaja. Ya. Manfaat yang ke-10 pula. Yang ke-10, manfaat yang ke-10 adalah emas penyelamat simpanan ketika bankrupt. Emas tiada dalam mana-mana sistem keuangan Anda. Jadi, siapa yang tahu tentang kekayaan Anda jika Anda menyimpan emas? Orang yang diisytihar bankrupt juga boleh menyimpan dan beli emas tanpa pengetahuan bank atau mana-mana pihak lain. Ya, begitulah jika Anda disiplin untuk mengatur simpanan emas Anda dengan ilmu dan matlamat sebenarnya, matlamat yang jelas. Semoga Anda mampu menikmati keuntungan yang optimum dan mampu membina status keuangan yang lebih mampan. Semoga dengan perkongsian Swita hari ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel Swita Official, kamu tekanlah itu butang subscribe, dan jangan lupa juga tekan like dan tekan butang notifikasi agar Anda tidak tertinggal sebarang video baru yang Swita upload. Dan jika ianya perkongsian Swita ini bermanfaat, sila kongsikan kepada ramai orang. Sekian, bye.